Ada orang dia boleh sabar, tetapi sabar dia sebab mengharapkan perubahan. 20 tahun dia sabar dengan suami. Akhirnya dia datang jumpa saya. Ustazah, 20 tahun saya sabar dengan suami, tapi kenapa suami tetap tak berubah? Saya tanya, puan sabar kerana nak redha Allah ataupun sabar selama ni mengharapkan suami berubah? Beza ke Ustazah? Beza puan. Kalau puan betul sabar kerana Allah, nak dapat redha Allah, maka puan akan puas hati dengan kesabaran yang puan himpun selama ini. Walaupun Allah belum makbulkan doa puan supaya suami berubah, dan puan tak akan berputus asa, dan mungkin puan akan mati dalam menghimpun pahala sabar 20 tahun terhadap suami. Dan saya sebutkan, kalau betul puan sabar, saya pun buka Al-Quran bacakan ayat ni. Siapa yang sabar kerana mengharapkan redha Allah, puan akan masuk syurga. Dan saat puan masuk syurga, para malaikat akan berdiri di setiap pintu syurga menyambut kedatangan puan. Subhanallah. Kemudian dia terus twist. Dia kata, Ustazah, saya tak akan letakkan tujuan saya sabar untuk suami berubah. Bahkan kalau suami tak berubah, anak tak berubah, saya bahagia dengan sabar yang saya himpun selama ini. Masya Allah. Sebab itu dengan kefahaman, dengan mengubah cara berfikir, kita boleh bahagia saat itu juga. Tapi dia menderita 20 tahun kerana dia menghimpun sabar, doa, letak kayu ukur ataupun justify ataupun indikator dia akan capai kebahagiaan bila saat suami dia berubah. Tapi bila kita merasakan setiap kali kita sabar kerana mengharap redha Allah, saat kita sabar itu kita akan bahagia. Ada orang yang sakit 10 tahun sakit. Ada seorang, saya tak tunjuk, tapi saya nampak individu tersebut. Individu tu ada depan saya sekarang. Mula tengok kiri dan kanan kan. Tengoklah kiri kanan, tengok siapa. Masya Allah. Dia adalah pasangan suami isteri, pasangan muda. Masya Allah. Tengok pula mana pasangan muda ni. Mereka ni berapa kali datang ke galeri saya, jumpa. Kuliah kami masa boleh PKP, boleh rentah negeri dulu, dia datang. Lepas tu bila tak dapat, lama tak jumpa, kemudian saya nampak pasangan ni datang. Saya memang seronok tengok, walaupun zahirnya nampak biasa, tapi mereka adalah pasangan yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak daripada mereka. Mereka kahwin dah berapa tahun tak dikurniakan anak. Dan takdir Allah menguji si isteri ni dengan satu penyakit, yang mana sakit itu doktor tidak benarkan. Dan doktor, maksudnya doktor, bukan sebab doktor tak benarkan, memang dia tidak boleh mengandung. Jika dia mengandung, dia akan membahayakan nyawa. Dan penyakit itu bukan penyakit biasa-biasalah. Bukan sekadar menyebabkan dia menempah maut, tetapi juga kandungan. Macam itulah. Jadi perkara ini dah diketahui sebelum nikah. Dan mereka menempuh perkahwinan, bukanlah muda sangat, perkahwinan dan tempoh yang lama dah. Subhanallah. Bila saya tanya bagaimana ya, sebab bila saya jumpa mereka ni loving couple tau. Suami pun nampak bahagia, isteri pun nampak bahagia. Lepas tu saya ni ingat-ingat lupalah ayat-ayat yang pernah bercakap. Saya takut ada ayat yang tak tepat sangat dengan apa yang saya cakap, tapi itu seingat saya. Saya takut saya jadi tokoh tambah dan sebagainya. Tapi saya tanya bagaimana boleh bahagia dalam situasi begini. Sebab semua orang nikah nak anak. Dan bila dikabarkan memang tak boleh mengandung sekian-sekian. Dan dia pun tak boleh bertahan untuk berdiri lama, duduk lama, macam-macam lah. Banyak kesukaran dia. Masya Allah. Kemudian si suami dengan wajah yang penuh rasa syukur. Alhamdulillah Ustazah, saya syukur. Saya kata, apa Encik syukur? Saya syukur saya boleh jaga isteri saya. Syukur saya boleh rawat dia, saya boleh santuni dia. Syukur saya boleh jaga dia. Syukur Allah bagi saya nikmat boleh jaga seorang isteri. Saya kata luar biasa, Tuan luar biasa. Biasa je Ustazah. Syukur saya sehat, saya boleh jaga isteri saya. Kemudian saya tanya pula isteri, macam mana kamu boleh happy, muka gembira, okey? Dia jawab, Ustazah, saya syukur Alhamdulillah. Memang saya tak ada anak, tapi Allah bagi kami kucing untuk dijaga. Nampak macam comel kan ayat tu? Kau kuasa kami boleh bagi kasih sayang kepada binatang. Mungkin kami tak ada anak, mudah-mudahan kucing tu besok dekat akhirat boleh jadi saksi kami.
Mudah-mudahan sebab jaga kucing tu, Ustazah, kucing tu mungkin doakan kami. Maksudnya bahagia ni apabila kita ubah cara berfikir dan membesarkan rasa syukur. Dan dia boleh bahagia saat tu. Tapi cuba bayangkan kalau dia letak, Ustazah macam mana Allah takdirkan kami tak ada anak, sedihlah Ustazah. 5 tahun kalau dia bawa perasaan tu, 5 tahun hidup menderita. Ustazah nak juga anak, doakanlah saya sembuh Ustazah. Mana tahu doa Ustazah mustajab, saya sembuh, saya boleh mengandung. Kalau dia letak begitu, memang dia akan menderita. Kalau 10 tahun lagi Allah takdirkan, berapa lama dia nak menderita dalam tempoh tersebut? Masya Allah. Dia letakkan kebahagiaan apabila apa yang dia nak itu dapat. Tetapi ramai orang boleh bahagia dengan sifat qanaah. Syukur apa yang Allah beri saat ini. Syukur dengan ujian yang Allah beri saat ini. Lalu dia boleh bahagia saat itu juga. Sama dengan saya cerita tadi tu, wanita 20 tahun, ada 30 tahun dulu saya punca rumah tangga. Bagaimana dia ubah cara berfikir, dia terus senyum, dia kata, Ustazah, saya akan terus sabar kerana Allah. Sebab saya tahu Allah tidak pernah mensia-siakan saya. Saya nak masuk syurga sebagaimana ayat surah Ar-Ra'd. Sebab janji Allah adalah janji yang paling benar. Dan dia mula keluar daripada bilik rudi cara dengan senyum, masuk dengan penuh derita. Sebab dia bawa beban, memaksa Allah untuk mengubah orang yang dia cinta untuk berubah. Dia bawa beban tu. Sedangkan dia harus faham Allah nak beri dia jauh lebih baik, iaitu disambut oleh para malaikat dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Masa tu kita akan berpuas hati dengan apa yang Allah kurniakan. Bahkan ramai mana tuan-puan sekalian, hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, betapa ramai orang yang berada di mahsyar mengharapkan dikembalikan di dunia dan kemudian meminta, mengharap supaya diberi ujian berat-berat di dunia. Saya ingat mafhum, tapi saya pernah baca matan hadis itu secara jelas. Bahkan dalam matan hadis itu Nabi bersabda, betapa ramai orang yang berada di mahsyar kelak, ramai yang mengharap untuk dikembalikan di dunia, untuk disiat kulit hidup-hidup. Maksudnya, tengah hidup ni, siat kulit. Ambil pisau gigi, siat, tarik. Sakit tak? Mungkin membayangkan, mungkin itulah sesaan ataupun azab, ataupun ujian paling berat. Mungkin lebih sakit daripada hilang suami kot. Mungkin lebih sakit daripada hilang anak. Sakit, disiat. Mengharapkan supaya saat hidup di dunia, disiat hidup-hidup. Kerana apabila mereka melihat betapa besarnya ganjaran pahala sabar dengan ujian Allah, betapa besarnya pahala sabar dengan takdir Allah, bersangka baik dengan Allah, tak bertanya kenapa Allah, kenapa. Ini sangka buruk. Soalannya kita pertikaikan kenapa. Macam kita tanya anak kita bila buat salah, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu boleh buat begini? Kenapa? Tu kita pertikaikan anak, kita sedang pertikaikan Allah. Kenapa? Tapi bukan kata bila sebut macam tu terus teruk sangat, tak. Kadang-kadang terlalu sedih, kita bertanya kenapa, tapi dengan rasa kehambaan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita.